Assalamualaikum korang. So korang yang buka ni mestilah korang nak tahu kan part 2 daripada cerita aku yang sebelum ni. Okay, aku malah nak basa-basi lagi. So kita terus je lah ke video dia. Besoknya tu, kejadian pesta pada kawat ni besoknya tau. Malam tu dekat dorm. And then kejadian ni besoknya. So besoknya tu hari Ahad. Okay, hari Ahad. And then kita orang tak buat apa-apa lah. Kita orang tak ada aktiviti yang patut kita orang buat masa tu. Kita orang just duduk dorm, basuh baju, kemas-kemas dorm, you know. Lepas tu hari tu pula kita orang dapat phone. Tapi petang tu dah kena pulang dah. Dah kena pulangkan phone. And then satu hari tu aku rasa macam tak tenang tau. Perasaan aku macam gelisah, macam takut, you know. Aku tak tahu lah kenapa. Murung gila. Aku tanyalah kawan-kawan aku kan. Aku tanya kenapa aku rasa macam ni. Aku rasa takut sangat. Lepas tu aku rasa takut. Lepas tu nak nangis tapi tak boleh nangis. Kau faham tak? Lepas tu dia cakap lah, Ani aku rasa maybe sebab kau shock kot kes malam tadi kan. Yang malam tadi kat dorm tu. Lepas tu aku fikir-fikir, mungkin lah sebab ni first time kan jadi dekat aku. So agak shock lah. Macam culture shock macam tu. Lepas tu kan aku cakap minggu tu kita orang tengah buat KKJ kan. So siang tu kita orang tak buat apa-apa. And then malam tu lepas solat isyak kita orang pergi ke kantin. Kita orang pakai GPT lah macam biasa, pergi ke kantin. Aku nak cerita sikit lah. Kantin camp kita orang dengan padang kawat sebelah je, tak jauh. Kantin kan, padang kawat atas. So kalau kau nak ke padang kawat tu macam kena naik 2 nak tangga macam tu lah. Dia macam kena naik sikit. Memang betul-betul sebelah je. Lepas tu masa tu kita orang sambung lah buat KKJ kan. Masing-masing sibuk buat KKJ dengan company masing-masing. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Lepas tu aku pun duduklah dekat tempat aku kan. Aku tulis apa benda kerja aku yang kena buat masa tu. Lepas tu tengah-tengah aku buat tu, tiba-tiba cikgu aku sebelum cikgu aku jerit tu kan, ada budak lelaki lah 2-3 orang lari-lari dekat padang kawat. Kan aku cakap sebelah kan, meja company kita orang Alpha menghadap ke padang kawat. Lepas tu aku nampak lah budak-budak lelaki berlari-lari kan kat padang kawat. Kita macam, kan aku cakap macam atas macam bukit. So pandangan aku macam mendongak sikit. Tak ada dongak, macam gitu je lah. Nampak dia orang lari-lari. Lepas tu aku macam dah kenapa? Sebab dalam kepala aku macam diorang budak lelaki kan, tak mata main kejut-kejut benda tu. Lepas tu cikgu aku jerit, semua wira dan wirawati berkumpul di padang kawat sekarang. Tak adalah cakap macam ni, diorang jerit lah. Dia jerit, tapi aku tak nak jerit kan, sebab kan mak aku dengar pula kat sebelah. Lepas tu aku terperanjat lah kan, dengar macam tu. Bukan aku je, kita orang semua lah terperanjat, shock kan. Lepas tu aku macam Pal kan. Aku dengan kawan-kawan aku, Pal. Lepas tu macam kita orang pergi ke padang kawat. Lepas tu masa tu masa kita orang ke padang kawat tu kan kena beratur ikut company. Alpha depan, Bravo, Charlie dan Delta. Lepas tu masa tu dekat tempat beratur yang wirawati perempuan, wirawati Alpha tu belum semua tau kan. Kita orang ada 15 orang, tapi belum semua orang sampai lah. Masa tu aku ingat yang sampai aku, Tira, Nat, Echa, Yani, Aina dengan Kak Pah. Okay, kita orang ke depan kan. Wirawati Alpha beratur kat sini. Wira sebelah. Kalau korang tertanya kan, Wira dan Wirawati tu apa? Itu panggilan macam pelajar. Pelajar. Dia tak panggil nama tau. Dia orang panggil Wirawati. Kalau perempuan Wirawati, kalau lelaki Wira. So faham Kan aku dalam perasaan yang merundum, yang you know, ada awan gelap atas kepala aku ni kan. Aku pun pergilah beratur kan, diri kat tempat aku. Lepas tu beratur biasalah ikut tinggi kan. Kak Pah, Aina dengan Yani ni, dia orang kecil-kecil molek kat depan. Tak ada depan sangat, dalam 3 line je. Dia line kedua. Pertama silap aku. Lepas tu aku belakang, line ketiga. Aku hujung jadi penanda. Lepas tu tiba-tiba kan aku cakap masa tu belum semua orang ada kan, 15 orang. Belum 15 tu belum full lah kat situ. Ada yang tengah terkedik-kedik lagi daripada kantin. Lepas tu tiba-tiba Kak Pah dia pusing belakang kan. Dia ngadap Tira. Okay, posisi beratur masa tu aku, Tira, Nat. Okay, boleh bayang Kalau depan pula Aina, Kak Pah, Yani, macam tu. So Kak Pah dengan Tira satu line. Okay, satu barisan yang sama, cuma Kak Pah depan, Tira belakang. Lepas tu Kak Pah pusing belakang. Lepas tu dia pusing, dia cakap, kau nak apa? Kau nak apa?
sambil dia cakap tu, dia maju ke depan tau. Dia ke arah Tira. Lepas tu aku masa tu tak perasan tau reaksi Tira sebelah aku ni apa. Aku masa tu tengah bela tau dengan keadaan macam tu kan. Aku macam ada dekat dalam alam maya aku sendiri. Lepas tu tiba-tiba Kak Pa cakap macam tu. Aku jengar lah. Aku macam tu. Lepas tu aku mula malah nak layan tau. Aku ingat dia orang macam main-main ke apa kan. Sebab Kak Pa pun yelah, dia bukan ingat pun apa yang jadi malam tu. Lepas tu aku macam tengok je lah. Lepas tu tiba-tiba dia dah start sentuh Tira. Dia tolak-tolak Tira dekat sini. Kau nak apa? Pergilah. Pergi. Aku masa tu macam macam tu tau. Lepas tu aku macam wah, dah damai sentuh-sentuh kan. Lepas tu aku cakap lah dengan Kak Pa, Kak Pa, kau kenapa? Macam tu kan. Lepas tu dia tak hiraukan aku tau. Dia tak hiraukan aku langsung. Pandang aku pun tidak. Dia pandang Tira je masa tu. Lepas tu si Tira ni sebelah aku ni, tiba-tiba Tira dengan aku sama tinggi tau. Lepas tu dia paut tangan aku kan. Dia paut. Lepas tu dia macam Anis macam tu. Kaki dia macam dah long lie. Dia macam dah long lie macam tu kan. Lepas tu aku macam apa hal ni kan. Kau dah kenapa kan. Lepas tu aku macam rimas dia pegang-pegang macam tu kan. Aku tengok je lah Tira. Lepas tu baru aku perasan, rupanya Tira tu dia dapat reaction daripada Kak Pa yang cakap-cakap dengan dia tu. Lepas tu aku macam Dah rasa something dah meremang amik kau. Dah meremang aku masa tu. Lepas tu Aina dengan Yani tu macam tahan Kak Pa lah. Kak Pa, kau kenapa? Macam tu ada orang. Lepas tu si Kak Pa ni, Kau nak apa? Pergilah, pergi. Dah asyik tolak je si Tira tu. Tak henti-henti. Sampai dah jerit-jerit. Kau tahu tak, orang dah keliling ni, budak-budak lelaki semua dah pandang kita orang dah. Aku macam Kak Pa, kau faham kau? Macam tu tau. Lepas tu si Aina macam, Nis, bawa Tira pergi medik lah. Lepas tu aku tengok Tira dah macam tu kan. Aku macam yelah, aku minta tolong Echa, teman aku. Masa tu Echa kat depan tau. Lepas tu cakap, Echa, jom teman aku bawa Tira pergi medik. Lepas tu Echa, kenapa pula? Lepas tu cakap, tahu aku dia orang ni. Lepas tu jom. Aku papa Tira. Masa tu dia memang rebah. Dia bukanlah rebah tu, rebah macam tu. Dia macam long lie kaki dia. Lepas tu mata dia macam macam tu lah. Aku tak kerti nak melakonkannya. Lepas tu papa, aku dah papa tangan dekat sini, tangan dia lagi satu dekat Cik Echa. Papa pergi medik. Bear in mind medik tu kat belakang je, macam padang kawat kan, luas kan. Medik tu kat belakang. So kita orang bawa lagi belakang. Masuk kat medik pun cikgu tanya, ni kenapa pula ni? Lepas tu aku cakap lah, tak tahu cikgu, tiba-tiba je dia macam ni. Lepas tu cikgu cakap, tak apalah, awak berdua sambung beratuk kat luar. Lepas tu aku dengan Echa keluar lah. Kau tahu sesudah je kita orang keluar kan, keadaan kat padang kawat tu chaos gila. Kau tahu tak, aku tak boleh nak imagine tu. Bukan tak boleh nak imagine, tak boleh nak cerita, tak boleh nak gambarkan keadaan itu betapa chaosnya. Masa tu aku macam kepala otak dia. Kau bayangkan aku keluar dengan Echa, keluar je pintu kan, pakai kasut masa tu. Keluar je aku tu dah berlari sana sini budak lelaki. Lepas tu ada seorang Cina Chinese company aku lelaki, dah buka baju, dah merangkak, dah mengejor-ngejor orang. Aku tak tahulah nak ketawa. Masa ni aku cerita kelakon lah, tapi masa kejadian tu aku macam tu tau. Aku cakap, Echa, apa hal ni tu? Lepas tu Echa macam lah, macam tu kita terpinga tau. Sebab waktu kita orang ke padang kawat, ke medik tu tak lama. Aku rasa adalah dalam 10 minit kan. Nak papah dia ke belakang lagi, dah makan masa. Lepas tu nak ke masuk medik, cikgu tanya-tanya kita orang, keluar semua. Dah jadi macam tu. Aku rasa lepas tu dah mula bising tau. Dah mula ada yang menjerit-jerit lah, mengacau-racau. Lepas tu aku dengar lah cikgu cakap, semua wira dan wirawati berkumpul di kantin sekarang. Macam tu. Aku tak nampak cikgu ni kat mana, tapi aku dengar lah. Aku rasa cikgu tu kat kantin kot, sebab suara dia tu macam bergema. Lepas tu aku dengan Echa yang dengar arahan tu pun, kita orang terus lah on the way ke kantin. Macam aku cakap, kantin dengan padang kawat sebelah kan. Lepas tu masa aku on the way nak ke kantin tu, kita orang nampak lah kan keadaan kat padang kawat yang tengah merana, mengacau-kacau semua ni kan. Masa tu cikgu tak ramai lagi tau dekat situ. Aku rasa ada dalam 2-3 orang masa tu. Lepas tu masa nak pergi ke kantin tu kan, on the way nak ke kantin tu,
si Yani approach kita orang. Dia kata ni jom kita pergi kantin, jom kantin. Lepas tu aku cakap yelah aku nak kantin lah ni. Lepas tu tiba-tiba si Echa yang dengan aku tadi tu gebah. Dia kan di kaki kan. Lepas tu dia gebah macam tu. Dia terduduk dekat lutut dia tu macam tak. Lepas tu terbaring. Ku bayangkan dia tu uish. Sekejap. Saja Necha, kalau kau tengok ni, aku dengan Yani tengah yelah kita tengah jom tengah panik dengan keadaan suasana yang macam tu kan. Tiba-tiba Echa sebelah aku ni collapse. Aku macam Cha macam tu lah. Kau tahu, kalau kau nak tahu lah, kalau kau nak imagine Echa ni macam mana, Echa ni dia budak-budak atlet. So kau boleh bayangkan tak badan budak atlet macam mana. Echa ni badan sasa tau, tapi dia comel. Badan sasa tapi dia comel, you know. Dia bukan gemuk, dia bukan gemuk, dia bukan kurus, tapi badan dia fit. Kau budak atlet mesti kau tahu lah badan ni budak-budak kaya kan. Lepas tu dia jatuh macam tu. Rebah tau, dia macam froze. Dia macam beku. Dia macam, tapi mata buka. Kau tahu tak? Itu yang aku macam Allahu Akbar. Mengemang-gemang. Ya Allah, minta maaf lah kerja kelawar macam ni. Mengemang-gemang. Aku macam ya Allah. Lepas tu kita orang panggil lah cikgu kan. Masa tu kebetulan ada cikgu lalu tau. Lepas tu aku cakap, Cikgu macam mana kawan kita orang ni? Lepas tu cikgu cakap, bawa dia kita dengan padang kau. Bawa dia ke sana. Aku pun bawa. Aku dengan yang ni. Kau bayangkan lah aku yang Ini kira besar lagi tau. Masa aku kat sana tu ya Allah, aku tak gemuk, tak kurus, tapi berat aku rasa ada dalam 49 50. Yang ni lagi lah kecil. Alah, yang ni nak papa Aisyah tu macam mana? Kau tahu, nak tak nak kita orang gagal kan juga. Bawa Aisyah, kita orang bawa Aisyah, bawa pergi padang kawat. Lepas dah letak Aisyah kat situ, dia dah bersama dengan kelompok-kelompok yang berkacau-kacau tu. Aku pun turun kan, pergi kat kantin. Lepas tu sesudahnya aku di kantin. Lepas tu masa tu kat kantin kita orang berkumpul lah kan. Minta maaf lah kalau suara aku lain. Kita orang berkumpul lah ramai-ramai yang campur tau. Tapi perempuan lelaki-lelaki, tapi campur. Company Alpha, Bravo, Charlie, Delta semua tu campur. And then kan aku cakap aku tak boleh baca Yasin kan. Lepas tu aku pun masa tu cuak lah kan, dengan keadaan yang panik macam tu. Tapi masa tu aku duduk dengan kawan aku lah, budak-budak Alpha kan. Masa tu aku ingat lagi aku duduk sebelah Nat. Masa tu Yani sebelah Nat kot, ataupun lain yang sama dengan kita orang. Aku tak ingat lah Yani kat mana. Lepas tu aduh, aku nak terberak dulu cerita ni. Serius vibe seram. Masa kita orang duduk tu kan, keadaan masa tu kalau korang tertanya-tanya kan, budak lelaki ramai-ramai buat apa. Ada yang duduk kat kantin tau, ada yang cikgu minta tolong. Tapi budak lelaki dalam 70% cikgu minta tolong dekat padang kawat lah, sebab dia orang kuat kan, minta tolong kat padang kawat nak handle semua tu. And then ada yang berlari masuk dorm ambil bantal, ada yang ke surau ambil Yasin, ada yang pergi panggil cikgu, ada yang ikut cikgu untuk bawa budak-budak pergi rawat dekat luar. Aku rasa budak lelaki memang berlari-lari lah masa tu. Mana yang sober mana yang tak kena gasuk tu, memang dia orang lah yang kena. Lepas tu kita orang budak perempuan ni duduk kat Yasin, duduk dekat kantin baca Yasin. Lepas tu masa tu kan aku cakap kita orang duduk campur kan. Masa tu kita orang buat macam ada satu bulatan tau, bulatan besar. Kita orang duduk ni bersila tau kat bawah. Kalau korang tak boleh imagine kan, kantin duduk bawah kan. Kantin kita orang besar tau. Lepas tu meja makan dia ada ruang, ada pentas, ada ruang kan bawah ni lapang. Lepas tu meja makannya tu kat belah belakang gitu. So kita orang duduk ramai-ramai ni dekat depan ni, kat tengah-tengah ni yang luas ni. Kita orang duduk situ. Lepas tu tiba-tiba budak sebelah aku ni dia dah macam ni tau. Aku dengan Nat masa tu kan tak boleh semayang, tak boleh baca. So kita orang masa tu selawat, kita orang macam berzikir je lah untuk tenangkan diri kita orang kan. Lepas tu aku dengan Nat pegang tangan tau, pegang macam ni kan. Pegang tangan dekat sebelah, sebab dia tahu aku dalam keadaan shock. Lepas tu dengan macam tu lagi kan. Lepas tu dia yang budak kat sebelah aku ni kan macam tu tadi kan. Lepas tu aku nampak lah, kita kan pandang depan masa tu kan. Lepas tu
aku nampak lah budak-budak lain depan aku ni semua tengah baca Yasin. Ada yang tak boleh baca juga, ada yang tengok dekat padang kawat semua. Lepas tu aku nampak sebelah aku ni macam bergerak-gerak kan. Aku macam jeling je lah, macam tu. Aku toleh je sebelah. Dia tengah, tak dengar pula. Dia tengah macam ni. Minta maaf lah kalau seram, tapi memang macam tu. Kau tahu budak tu siapa? Ingat tak dalam video aku yang sebelum ni, aku dah cakap yang company Charlie pun ada yang dah rasa, tapi diorang ambil tindakan awal. Diorang letak budak yang dah rasa macam tu dekat tengah, and then diorang keliling baca Yasin. Budak tu lah, budak yang kat tengah-tengah tu, kat sebelah aku ni. Aku tak boleh bagi tahu nama, minta maaf, aku tak boleh bagi tahu nama dia. Tapi aku tahulah nama dia, tapi aku tak boleh bagi tahu. Lepas tu aku toleh je, dia dah macam tu. Wah, meremang. Meremang guys. Wah, dia dah macam dah meracau-racau macam tu. Mula-mula dia slow tau. Bila aku toleh je, dia dah macam tu. Wah, aku pusing je depan. Budak-budak yang berkeliling ni tadi semua dah macam tu. So dekat situ tinggal aku dengan budak tu je. Aku toleh je, semua dah menjauh. Wah, kata aja sial budak ni, kata aku. Bukan nak cakap. Wih, geram aku masa tu. Lepas tu aku macam, aku tengok Nat. Lepas tu kita orang macam seselu tau. Lepas tu dia dah meracau teruk gila. Masa tu dia dah menjerit-jerit. Aku dah wah dah macam tu. Aku dah macam tu. Dah takut masa tu. Macam shock gila lah. Lepas tu dia orang punya, kan dia company Charlie. Lepas tu ketua Wirawati Charlie masa tu ambil dia seorang tau. Sebab yang ketua dia ni macam tinggi, ni badan dia macam sasa sikit lah. Dia pergi ambil budak tu. Budak yang tadi tu, dia dengan aku tinggi sama, tapi dia lagi kurus. So aku nak korang imagine dia lagi kurus. Budaknya lembut-lembut je. Suara dia pun Allahu Akbar, lembut, sangat-sangat lembut. Macam suara Allah macam tu. Budaknya lembut. Bila dia meracau macam tu, itu aku sekali dengar je aku dah tahu memang bukan dia. Walaupun aku tak rapat dengan dia, tapi aku tahu lah. Aku pernah juga dengar dia borak kan, sebab dia satu kelas juga dengan aku. So aku tahu tau tu bukan suara dia. So dia punya ketua tu bawa lah naik pergi padang kawat kan. So kita orang kat bawah ni tak adalah yang kena rasuk dengan dia. Budak lelaki turun dekat kantin. Dia daripada padang kawat, dia turun kat kantin. Dia cakap, siapa-siapa yang rasa diri dia kuat, minta tolong lah. Kita orang perlukan bantuan korang kat atas. Kita orang tak cukup tangan, tak menang tangan kat atas. Lepas tu kita orang macam tapi tak pergi pun. Kita orang tak pergi. Bukan malas, tapi mostly yang kat situ semua takut kan. Sebab takut benda ni, kalau kita pegang, takut benda tu berpindah ke kita kan. Lepas tu datang lagi dia orang kali kedua. Kita minta tolong sangat-sangat. Kalau korang rasa korang kuat, korang boleh handle, kita minta tolong sangat-sangat. Korang naik atas, tolong kita orang. Lepas tu aku macam, hati ni rasa nak tolong, tapi tu lah sedar diri ni tak berapa nak kuat sangat, tak berapa nak berani, penakut diri ni. Lepas tu si Yani pula, ini jomlah kita naik atas tolong. Lepas tu aku macam aku macam tu kan. Lepas tu bukan aku dengan Yani je lah, ramai. Masa yang kali kedua dia orang panggil tu, ramai orang naik atas, termasuklah Nat kan. Tapi Nat masa tu dia pergi tolong Echa, kalau tak silap aku. Nak pergi dekat Echa. Lepas tu aku dengan Yani ni macam kita orang tak tahu kan nak tolong siapa, sebab dah ramai orang kat atas tu. Aku takut kan jadi lain pula jadinya. Lepas tu aku ternampak Kak Pa. Kalau korang nak tahu kan, Kak Pa dekat atas. Aku nampak Kak Pa. Lepas tu aku cakap ni, jom lah kita pergi kat Kak Pa. Lepas tu kita orang pun pergilah kat Kak Pa kan. Lepas tu masa nak ke Kak Pa tu, macam jalan sikit lah kan, nak ke Kak Pa tu kedudukan dia kat tengah padang kawat tau. So dekat kantin nak ke padang kawat ni macam ambil masa sikit nak ke tengah. On the way tu aku toleh le belah kanan aku kan. Sambil berjalan tu aku nampak lah ketua Wirawati yang ambil budak yang kena rasuk sebelah aku tadi tu pun dengan dia kena rasuk. Ingat tak yang kat bawah tadi tu, yang aku cakap yang ketua dia badan besar-besar tu kan. Dia hantar kawan dia dengan dia kena rasuk. Lepas tu aku duduk lah dekat Kak Pa kan. Aku cakap, Cikgu ada yang kita orang boleh tolong ke? Lepas cikgu cakap, kau tahu dekat Kak Pa ni ada dalam 5-6 orang cikgu, perempuan lelaki ada. Lepas tu cikgu macam, bagus, awak seorang, dia cikgu tunjuk aku kan, awak pegang kaki dia. Kak Pa masa tu duduk, kakinya tu melunjuk ke depan lah macam ni kan. So aku pegang lutut dia tau. Aku macam pegang. Masa tu Kak Pa kelihatan normal tau dekat aku, tapi mata dia kejam.
tapi menangis lah, berjual-jual ni. Dia tapi aku ingatkan dia tau. Aku ingatkan dia yang nangis kan. Kita sakit ke apa kan. Lepas tu yang ni cikgu cakap, awak pegang bahu dia, kira macam tahan dia lah kalau dia in case dia nak collapse kan. Yang ni pegang belakang. Lepas tu masa kita orang pegang dia tu, lepas tu cakap apa nak bangun tau. Dia macam dia bangun. Kau tu dia bangun tu kan, dia kan kalau kita daripada bawah kan macam kena pegang kan, bangun. Dia tak, dia bangun gitu. Kau tahu tak kapan dia ringan je tau. Badan dia kan, aku cakap badan dia kecil je sebenarnya. Berat adalah dalam 48, 49 49 berat tau, 47, 48 macam tu lah. Kan aku pegang lutut dia, dia bangun tu dengar aku macam tu tau. Lepas tu aku cakap lepas tu cikgu cakap, cikgu pegang bahu dia, letak, turunkan dia balik. Macam tu. Kau nak pergi mana? Cikgu aku tanya. Cikgu lelaki lah. Lepas tu dia bagilah aku jalan, bagilah aku keluar. Macam tu. Lepas tu cikgu aku tanya dia lagi, kau nak pergi mana? Kau nak bawa dia ni pergi mana? Cikgu aku tanya macam tu. Lepas tu dia cakap, bagilah aku bawa dia jalan-jalan. Dia tunjuk mengacau-racau tau masa tu. Tunjuk dekat pokok. Dia kata dia nak bawa si Kak Pan ni naik kat pokok. Masa tu aku nak bawa dia pergi situ, aku nak bawa dia pergi situ, aku nak bawa dia pergi situ. Lepas tu aku tengok lah mana yang dia tunjuk tu kan. Aku macam, mana ada apa-apa dalam hati lah, mana ada apa-apa ni, gimana? Macam tu lah. Lepas tu aku dah terfikir, wah ni dunia mana pula dia tunjuk ni kan. Lepas tu yang menarik perhatian ini kan, dia tunjuk macam ni ke depan. Dia cakap, aku nak bawa dia pergi situ. Lama tau dia tunjuk je, aku nak bawa dia pergi situ, aku nak bawa dia pergi situ. Macam tu. Lepas tu aku tengok lah, macam biasalah aku pun tengok dekat mana dia tunjuk tu kan. Aku tengok sekejap lagi yang dia tunjuk tu dekat Perigi Puaka. Dekat camp kita orang ada satu perigi lama lah. Perigi tu dekat dengan dom kita orang, dom Wirawati. Tapi dia ada satu penghadang lah kan, antara dom dengan perigi tu. Kita orang panggil budak-budak kat camp tu panggil perigi tu Perigi Puaka lah. Dia tunjuk perigi tu, kawasan perigi tu. Lepas tu aku macam, lepas tu aku tengok yang ni. Lepas tu dia meracau tau, aku nak bawa dia pergi situ, aku nak bawa dia pergi situ. Macam tu. Aku, ya Allah, aku macam kesian tau masa tengok Kak Pa tu. Sebab yelah, dia meronta-ronta kan. Dia menangis, tapi taklah meronta sangat. Dia menangis-nangis tau. Dia merayu-rayu, mendayu-dayu, minta lepas macam tu. Lepas tu aku macam, ya Allah, kesiannya Kak Pa, kesiannya macam tu kan. Tapi aku tahu lah, tu bukan dia. Tu bukan Kak Pa. Kita orang tak kata tipu. Lepas tu aku tak ingat tau kejadian lepas tu macam mana. And then yang aku ingat, cikgu kumpulkan mana-mana yang kronik dekat dalam kantin. So mana yang dekat kantin yang tak kena rasuk tu pindah pula naik dekat padang kawat. Dan dekat padang kawat ni yang kena rasuk turun ke kantin. Kan tadi aku cakap dia orang ramai-ramai kan, ada yang kena rasuk benda semua. Ada yang okey tau, ada yang cikgu baca-baca semua dia dah okey, ada yang pingsan, ada yang terbaring kat padang kawat. Kau tu macam zombie, kau tahu tak, banyak bergelimpangan. Tapi ni bukan mayat lah kan, ada bantal kau. Sebab tu aku cakap budak-budak lelaki pergi balik dorm, ambil bantal, nak baring, nak alaskan dia orang tu bila dia orang dah collapse kan. Ada yang dah okey tau masa tu. Lepas tu termasuklah kawan aku yang Echah tadi tu. Dia pun sama dekat tengah padang kawat tu. Lepas tu bila dah okey, yang mana yang teruk degil tak nak keluar, setan tak nak keluar tu, cikgu kumpulkan dekat kantin. So kita orang duduk kat padang kawat. Lama tau dia dekat kantin. Aku tak ingat lah cikgu baca apa, ataupun diorang tunggu ustaz daripada luar ke kan tolong. Aku tak ingat masa tu. Lepas tu yang aku ingat, aku tunggu sampai terbaring-baring, sampai tertidur-tidur aku kat padang kawat masa tu. Duduk dekat baring kat peha kawan aku masa tu. Kau bayangkan kat tengah padang kawat tu, baring tidur ramai-ramai. Campur lah company semua kan. Sekejap lagi tiba-tiba dalam tengah aku tidur ayam ni, tiba-tiba ada suara jerit. Dia bukan jerit tau, dia macam jerit, dia macam mengilai. Mengilai. Kenapa aku cakap jerit kan? Sorry, bukan ayat menjerit. Dia mengilai tapi kuat. Kau bayangkan kantin dah lah bergema. Kalau kau jerit, woi, macam tu pun dah, woi. Dia punya echoes kan, bergema-gema. Ini pula dia mengilai. Aku dekat tengah, kita orang yang kat tengah padang kawat ni, tengah baring tu menghala ke kantin lah kan. Dengar macam tu
Aku terus celik masa tu, terus tak ngantuk kau. Aku terus duduk. Lepas tu aku dengar dia mengilai lagi. Lepas tu aku dah aku dengan kawan aku kan dah bergempik-gempik. Dia orang dah makin macam nak berpeluk orang ramai, macam dah takut masa tu kan. Sebab kita orang dekat Padang Kawat ni tak ada siapa jaga tau, tak ada cikgu pun. Kita orang sama kita orang je. Aku tengok lah kan, aku macam perhatilah dekat kantin tu. Aku macam, apa hal, kenapa dia mengilai tu kan. Aku ingatkan dia terbang-terbang kan, risau kat aku. Tapi tak ada pula. Jadi bila aku tengok, rupanya cikgu aku tengah pukul belakang badan diorang dengan sejadah. You know, sejadah. Sejadah cikgu aku tu dia pegang, dia balut kat tangan dia kan, dia buat macam ikat tali tu kan. Lepas tu dia letak sejadah juga dekat belakang diorang. Masa tu ada 4 orang, kalau tak silap aku 4 orang. Dia letak sejadah dekat setiap seorang tu, ada sejadah yang diletakkan dekat dia orang punya belakang ni. Masa tu dia orang menghadap ke sana tau, bukan menghadap kita orang yang kat Padang Kawat ni. Dia orang menghadap ke sana. So kita orang ni nampak belakang badan dia orang je lah. Lepas tu dia letak sejadah tu, aku nampak lah cikgu aku tu tengah sebab dia sampai dia mengilai-ngilai tu. Dia mengilai macam nak menangis, tapi aku dengar macam ketawa punya. Aku tak boleh nak buat sebab meremang siap. Dia cikgu aku pukul mengilai-ngilai. Sap lagi pukul, mengilai-ngilai. Lepas tu pukul lagi sekali, menangis pula. Aku macam, mana satu dah ni. Kejap guys, gatal. Dia menangis pula. Lepas tu pukul lagi, merau-rau. Seorang tu aku rasa ada dalam 20 minit. Cikgu tu sebat je dia. Habis dia gila, tak nak keluar setan tu. Lepas tu pergi kat orang sebelahnya tu. Cikgu aku pukul, wah, meracau-racau, bunyi berdengus-dengus macam bunyi rimau. Pernah dia rasa aku berdengus-dengus masa tu, menjerit-jerit tu kan. Tapi aku peliknya dia orang tak boleh berlari, tak boleh bangun tau. Ibarat dia orang macam kena kunci masa tu. Kau bayangkan, dia hanya mampu keluarkan suara je dengan buat reaksi muka. Tapi kita orang tak nampak lah kan reaksi muka, sebab dia orang ngadap sana. Lepas tu kau tahu tak, kan 4 orang cikgu pukul semua. Setiap seorang ni cikgu pukul semua. Ada yang meraung, ada yang keluar suara rimau lah, ada yang menangis, ada yang ngilai. Yang aku cakap ngilai paling kuat tu yang seorang ni. Kau tahu siapa? Yang dekat sebelah aku tadi tu. Yang dia lah tu. Dia. Macam mana aku tahu? Sebab daripada jauh aku dah nampak tu badan dia. Aku macam, lah kat dia kata aku. Kalau kau nak tahu, mengamang baik. Mengilai kuat betul. Semua orang dengar masa tu. Kalau korang dengar suara asli dia, korang akan tahu tu bukan suara dia. Mau tak ngeri. Seram bongok masa tu. Kita orang macam seram. Lepas tu macam kesian lah kan kat dia, sebab dia kena macam ni. Aku rasa bukan kita nak pun kan benda ni jadi. Kalau korang tertanya-tanya antara 4-4 ni ada Kak Pah ke tak, tak ada guys. 4-4 ni tak ada Kak Pah. Kalau korang tertanya-tanya Kak Pah kat mana, apa yang jadi kat Kak Pah? Kak Pah terpaksa diubat dekat luar. Terpaksa dibawa berubat keluar. Malam tu juga aku ingat masa tu naik van. Kita orang yang tolong bawa angkat Kak Pah letak dalam van masa tu. Tapi bukan dia seorang masa tu. Cikgu aku ada dalam 4-5 orang juga yang teman dia, yang apa orang kata guard dia daripada kiri kanan kan. Kan meracau-racau dalam van tu kan, dah satu kerja pula nak kena berhenti tepi kan, dia berlari masuk hutan pula. Dah lah kawasan situ semua kawasan hutan. Aku rasa lepas tu malam tu juga dia orang bawa Kak Pah keluar. Aku rasa bukan Kak Pah je, ada 2-3 orang kot dibawa keluar untuk berubat. Lepas tu aku tak ingat apa nasib 4 orang ni tadi dekat kantin. Sama ada dia orang dibawa berubat kat luar juga, ataupun dia orang settle malam tu juga. Aku tak ingat. Tak ingat 4 tu aku tak ingat. Tapi aku ingat kita orang cikgu suruh masuk dom yang mana yang okey ni, suruh masuk dom, basuh kaki kan, baca doa apa benda semua, tidur. Jangan ada satu pun yang keluar. Macam jengah lah kat kantin apa yang jadi tu kan. Gini tu. Tapi dia dapat lepas, dia kejarnya orang tu. Dia kejar bukan berlari, dia merangkak. Kau bayangkan tangan dia ni, Aku rasa macam tak luka ke luka, aku tak pasti. Tapi berlari, merangkak kejar. Wah, aku kalau nampak macam tu dengan aku berlari. Lepas tu ada yang berkuda-kuda kan, macam dia dah macam tu. Dia dah berkuda-kuda. Aku macam, wish, wah,
Ini aku nampak masa aku dengan Echa keluar daripada medik tu. Ingat tak yang aku cakap aku keluar je, aku tengok orang dah meracau-racau, berlari-lari. Masa tu lah aku nampak ada yang tengah macam ni kan. Masa on the way nak ke kantin, sebelum aku serempak, aku dengan Echa serempak dengan Yani tu, aku perhatilah dia orang kan macam, yelah kita tengok-tengok lah keliling kan, takut tiba-tiba ada yang terkam kat aku ke kan. Aku macam perhati-perhati lah, tengok-tengok. Masa tu lah aku nampak ada yang berkuda-kuda kan. Ada yang buka silat, badan ada yang begitu-gitu pasang ke kuda guys. Aku tak tahu lah silat apa, tapi aku nampak gerakan dia macam tu lah. Baju tak payah cakap lah. Budak, aku tak faham budak lelaki kalau kena rasuk baju tu dia membuka. Aku tak tahu badan dia panas ke apa kan. Buka baju, lepas tu dia dah, tak maaf lah macam kelakar, tapi itulah realitinya. Aku tak ingat siapa pula yang buat macam tu, tapi ya memang macam tu. Itulah ceritanya kalau korang nak tahu kan.